Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sekali lagi pada malam ini kita bertemu dalam bicara online bersama saya Ustaz Aslim Baharim dan tetamu jemputan kita pada malam ini, dan insya-Allah moga-moga perbincangan yang kita sampaikan oleh tetamu kita ini akan menjadikan sesuatu yang lebih menarik apabila kita nak bertemu lagi minggu depan insya-Allah dengan bulan Zulhijjah. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat para penonton yang sedang menyaksikan secara langsung ataupun live FB, iaitu Ustaz Aslim Baharim Official. Boleh anda share ataupun kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, dan juga boleh ditonton dalam channel YouTube Ustaz Aslim. Jadi insya-Allah, dengan tidak melengahkan masa lagi, saya menyebut sahibul fadilah Datuk Dr. Abdul bin Abdul Rahman, dan insya-Allah moga-moga akan melupaskan tajuk kita pada malam ini, iaitu mengenai persediaan menyambut awal Zulhijjah. Jadi moga-moga kita dapat standby pada sekarang. Jangan malam Zulhijjah tu kita tak tahu pula malam ni sekian-sekian. Jadi insya-Allah dengan penuh ilmiah akan diterangkan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Abdul bin Abdul Rahman. Jadi insya-Allah ni jauh ni datang diterbangkan jauh juga, iaitu daripada orang panggil apa nama ni, di Kelantan ataupun di Pondok Haji Deraman ataupun di Sungai Durian di Kelantan. Jadi subhanallah. Jadi moga-moga kita akan bagi orang kata perhatian yang baik insya-Allah dalam perkongsian pada malam ini. Jadi saya persilakan Al-Fadil Datuk Dr. Abdul. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah khair wa afiyah. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini, terima kasih saya mewakili pihak penyelaras Tuan Haji Muhammad Arsyad dan juga rakan-rakan para penyumbang yang yang mana mereka lah yang bertanggungjawab dalam mengadakan program sebegini, dan mewakili pihak penyelaras dan juga para rakan-rakan. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kami pada malam ni insya-Allah. Jadi mungkin kita teruskan dengan perbincangan yang Datuk telah berikan kepada penyelaras, iaitu tentang persediaan saluran menyambut Ramadan, persediaan menyambut Hari Raya. Jarang dengar lagi tajuk persediaan menyambut Zulhijjah, bukan Aidil Adha, ya. Persediaan menyambut Zulhijjah mungkin sampai kepada hari Tarwiyahnya, hari Arafahnya, dan juga hari Qurban. Ya. Macam lain selalu. Datuk dengar tak cakap saya? Dengar. Tadi berhenti sekejap nampak. Oh gini, tak apa. Jadi mungkin kita boleh teruskan perbincangan pada malam ini. Selalu kita sibuk dengan tajuk persediaan menyambut Ramadan. Kedua, persediaan menyambut Aidilfitri. Ya, jadi mungkin persediaan menyambut Aidil Adha. Jadi jangan lagi tajuk diberikan iaitu persediaan menyambut bulan Zulhijjah. Mungkin boleh kita akan langsung kepada Yaum Tarwiyah ataupun Yaum Arafah dan juga Aidil Adha. Dipersilakan Datuk. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jadi alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Aslin
dan juga para penyelaras kepada program kuliah online ini, muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana di saat kita menghadapi bencana dia panggil COVID-19 ataupun corona, banyak majlis-majlis ilmu bertukar. Kalau dulu saya nak jumpa dengan Ustaz Aslim bukan main susah. Tapi malam ni boleh je. Kita duduk di pondok, dia duduk di rumah dia. Tuan-tuan duduk di mana-mana saja atas dunia ni, kita boleh berbicara. Dan apa yang diperkenalkan sekarang ini disebut nama new normal. Norma baru. Norma baru ni banyak benda baru dan juga ada yang baik dan ada yang kita Allah doakan supaya Allah Ta'ala angkatkan bencana ini, insya-Allah. Dan salah satu daripada norma baru yang saya nak war-warkan, perkenalkan, sebagaimana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Aslim tadi, iaitulah tentang sambutan awal Zulhijjah. Memang orang sambut sampai kalau apa saja musim lah, Ma'al Hujrah orang sambut, Rabiul Awal, Maulid Nabi, ada majlis, Ramadan lagi-lagilah kan. Tapi salah satu daripada musim, dia panggil Mausim Al-Khairat, Mausimul Barakat, musim yang berkat, musim yang penuh dengan kebajikan ini, iaitu yang perlu kita perkenalkan ataupun kita ihyakan kepada masyarakat, iaitulah majlis mengisi hari-hari terawal bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah bagi tahu kepada kita, dia telah menetapkan bulan itu selama 12 bulan dalam setahun. Tak boleh siapa nak ubah, rumah putih ke rumah hitam ke nak tukar jadi 13, tak mungkin. Cuma orang kafir dulu ada main sikit. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Dia tukar-tukar je bulan. Tapi bulan 12 tu tak boleh nak lari. Kemudian dalam 12 itu Allah Ta'ala sebut minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kita ini duk kena anak haram, pendatang haram, banyak haram. Tapi bulan haram juga perlu diperkenalkan pada masyarakat. Maka bila sebut 4 bulan haram, iaitulah ni bulan yang kita duduk sekarang ni, nama dia Zulqa'dah. Tuan-tuan tulis nama ni, Zulqa'dah. Nanti kalau boleh jawab penuh soalan nanti, saya tak tahu Ustaz Aslim dah ada sedia ke tak dia punya hadiah. Bulan Zulqa'dah, maknanya bulan orang duduk di kampung tak keluar, pergi berperang. Itu makna Zulqa'dah. Kemudian bulan yang akan datang ini yang kita nak sambut ini, iaitulah bulan Zulhijjah. InsyaAllah pada tahun ni bulan Zulhijjah kita, hari ini sudah 26 Zulqa'dah. Makna kita ada beberapa hari je lagi. Kan? Berapa hari bulan? Cuba tengok takwim. Hari bulan 1 Zulhijjah bila? Bersamaan dengan hari apa tu? Kemudian selepas daripada Zulhijjah, satu lagi nama dia bulan Muharram. 3 bulan ni berturut-turut. Zulqa'dah mana orang tak pergi berperang, orang pergi haji. Zulhijjah orang buat kerja haji. Dan Muharram orang berpatah balik ke negeri masing-masing. Satu lagi bulan haram, iaitulah bulan Rajab. Sebab apa bulan Rajab? Sebab Rajab ni duduk tengah-tengah. Bulan 7 dalam bulan Qamari ataupun bulan Hijri. Artinya tengah-tengah tahun Allah Ta'ala tak nak sunyikan Kaabah, maka dipauskan. Kalau istilah guna sekarang ni pause, makna berhenti sekejap daripada berperang untuk orang pergi umrah. Jadi Kaabah Baitullah itu zaman dulu, orang-orang kafir pun, dia tahu ini bulan haram, dia tak buat. Cuma kalau dia nak buat, dia tukar bulan tu. Tukar, pinjam. Maknanya bulan Zulhijjah ni, kita namakan dia bulan Safar, contohnya. Itu permainan puak kafir. Maka Allah Ta'ala sebut, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu di mana? Di bulan-bulan haram ini. Maka disitulah kata di para ulama Islam, apabila besarnya kelebihan yang Allah nak beri, maka dosa dia besar juga.
Kita dia ingat dosa bulan Ramadan ya. Oh iya, bulan Ramadan pun maksiat juga. Kena ingat. Bulan haram juga tidak boleh melakukan maksiat. Semua bulan tak boleh buat maksiat. Tapi nak banding, bulan haram ini ada imuniti yang tersendiri yang sepatutnya kita kena kawal diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, bila mari satu musim yang kita namakan iaitulah awal Zulhijjah, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Fajri. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Fajri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashrin, iaitulah demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. 10 mana tu? Kalau sebut malam 10, mesti dalam kepala kita ingat malam 10 Ramadan, kan? Tetapi Imamul Mufassirin, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan diikuti oleh Abdullah bin Zubair, ulama tabi'in Mujahid, wa Qatadah, wa Dhahak, wa Suddi dan lain-lain, mengatakan bahawa layalil ashri hiya ashru az-Zulhijjah. Bukan malam 10 Ramadan. Allah Ta'ala bersumpah, wal fajri, demi waktu fajar. Bila Allah Ta'ala bersumpah, menunjukkan perkara itu adalah merupakan satu perkara yang besar. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah SWT dia boleh bersumpah dengan semua makhluk yang dia nak. Tapi kita manusia jangan. Falyahlif billah. Nabi kata, in kana halifan falyahlif billah. Kalau kamu nak bersumpah, sumpah dengan nama Allah. Tak boleh sumpah demi itu, demi ini, tak boleh. Demi matahari, demi bulan, tak boleh. Allah Ta'ala dia boleh bersumpah dengan apa makhluk, itu semuanya hak dia. Kita tak boleh nak tanya. Kita kata, Allah Ta'ala bersumpah. La, siapa kita mau tanya? La yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tak boleh tanya kenapa Allah buat. Kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah tafsir ulama salah mengatakan, walayalin ashrin, malam-malam 10, iaitulah 10 hari Zulhijjah. Allah SWT, Nabi kita SAW telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan lain-lain, dengan riwayat yang hampir samalah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Artinya tidak ada hari yang kita melakukan amal soleh padanya lebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari ini. Yakni ayyamul ashr, hari 10 awal Zulhijjah. Para sahabat, saya rasalah, anak rasa macam kita jugalah. Kita kata, mestilah bulan Ramadan. Kan? Nabi sebut hari ini, yakni hari awal Zulhijjah. Hari disayang. Allah Ta'ala suka kita buat ibadat ni bila-bila pun memang dituntut. Tapi hazil ayam laha fadilatuha wa khasiyatuha. Ada kelebihannya dan ada keistimewaannya. Maka sahabat tolong tanya bagi pihak kita. Qalu, ya Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, walaupun orang ni keluar pergi berjihad. Maknanya bila kata pergi berjihad ni sudah tentu jihad itu satu perkara yang besar, kan? Orang jihad ni kita ya, berasa kuat. Oh, jihad ekonomi. Ya, sambil-sambil jihad pun kita nak cari juga dia punya kelebihan tak. Jihad pendidikan, semua tu bagus, tidak kata tak bagus. Tapi jihad yang dimaksud di sini al-maut, jihad mati syahid, bukan main-main. Sahabat tanya, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, pergi berjihad tak boleh lawan lagi? Nabi kata, walal jihad fisabilillah, walaupun berjihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Nabi kata satunya kamu tak mampu lawan, iaitulah orang yang keluar pergi berjihad dengan harta benda dia, dengan diri dia sendiri, dia pergi tak balik-balik. Maknanya pergi mana? Pergi mati. Barulah kita tak boleh lawan mereka. Pergi sampai peringkat mati, itu yang kita tak boleh lawan. Tapi kalau setakat pergi jalan sana, jalan sininya, kita kata itu tidak menjadi suatu, tak boleh nak lawan lagi amal 10 ini. Baik. Para jemaah sekalian, itu yang disebut oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari yang terawal. Kadang-kadang kita berfikir,
kenapa Allah Ta'ala bagi kepada kita ni banyak kelebihan? Sebabnya, dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, a'maru ummati, umur umat aku ni di antara 60-70. Tak ramai orang yang melepasi 70 ke atas. Ada lah, bukan tak ada. Tapi majoritinya begitu. Dulu mungkin kita tak perasan. Kalau Ustaz Uslim boleh kesan, bila kerajaan buat satu sistem, dia panggil kafalah. Kafalah ni untuk orang umur 60 tahun ke atas. Takaful kan. Bila 60 tahun boleh daftar. Baru kita tahu rupanya sahabat-sahabat kita penghulu ke wakil rakyat jenuh dia. Setiap masa ada orang mati pula kena hantar duit 1,500 pengurusan jenazah. Kita kata waktu kita tidak ada ihsa, kalau kita tak tahu kita tak nampak. Tapi bila kita sudah tahu, sudah buat kajian, barulah kita nampak betapa ramainya orang yang mati sebagaimana disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini satu daripada sebab. Maka Allah nak naikkan darjat kita sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Bukhari, Nabi kata apa? Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni orang terakhir keluar ke dunia tapi terawal keluar pada hari kiamat. Mana orang yang mula-mula sekali keluar. Orang yang terawal keluar pada hari akhirat siapa? Kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dah lama lagi lambat. Keluar cepat. Kalau bahasa kita sekarang ni VIP lah tu. Kan? VIP ni, orang VIP ni mari lambat, keluar cepat. Saya kata Ustaz Aslim tahu ke tidak? Di manakah orang yang pergi cepat, balik lambat? Kat mana? Pergi lambat, balik cepat. Di mana? Pergi lambat. Biasa dia pergi ni pergi haji lah, pergi lambat balik awal lah ni. Pergi awal ni. Pergi cepat balik lambat dia. Mana dia tu? Pergi lambat balik cepat. Ini package. Tak ada package-package, orang pergi masjid lah, pergi lambat balik cepat. Gitu je lah. Hari ni musim PKP ni baru cepat pergi solat Jumaat. Kalau tidak, jangan tengok pukul 12.30 mana ada orang kat masjid. Kita dijemput oleh AJK masjid kuliah. Betul. Tazkirah sebelum Jumaat. Berapa orang je ada mula-mula tu. Kan? Dekat nak azan baru mari. Dia pergi cepat, balik lambat. Pergi lambat, balik cepat. Satu lagi. Datang cepat, balik lambat. Macam mana pula? Yang terbalik. Yang tadi datang lambat, balik cepat. Yang ni datang lambat, datang cepat, balik lambat. Payah tu. Malam ni kita main teka-teki lah dengan Ustaz Aslim. Sebab lama untuk jumpa ni. Aduh, insya-Allah. Kalau ada orang boleh jawab kat bawah tu bagi hadiah. Dia kata dia, yang pergi lambat balik cepat pergi masjid. Yang datang cepat balik lambat tu penyakit. Penyakit ni kita sepak batu, sekejap je. Sekali sepak, ubah, tak? Patah tangan ke, luka. Tapi nak sembuh 3 bulan. Baiklah. Kita balik ke tajuk kita. Nahnul akhiruna yaumal qiyamah. Kita ni orang yang terakhir keluar ke dunia tapi awal di akhirat. Maka Allah SWT gandakan untuk kita mawasimul khairat, musim-musim gandaan. Di antara musim yang diganda khasnya iaitulah pada Ramadan. Ramadan, kadang-kadang orang keliru bila kita sebut baca hadis ni. Ustaz macam mana ni? Saya pun tak dengar, jarang juga Ustaz sebut. Kan? Kita kata tidak ada kontra. Ramadan, Allah Ta'ala letak malam. Malam 10 yang terakhir itu afdal. Lish. Kenapa? Kerana di sana terdapatnya Lailatul Qadar. 10 awal Zulhijjah, kenapa disebut hari? Ma min ayyamin. Tidak ada mana-mana hari. 10 awal Zulhijjah duduk di mana? Duduk di siang hari. Lish. Kenapa? Sebab terdapat di sananya Yaum Arafah. Sebagaimana yang pengurusi sebut tadi, Ustaz Azlin, hari Arafah. Hari Arafah ni semua orang merindui untuk sampai ke Arafah, Masya Allah. Kecuali pada tahun ini. Tahun ni, tahun PKP, kita tak dapat pergi ke Arafah. Tapi insya Allah dengan hasrat kita, dengan doa kita, dengan perasaan kita yang betul-betul ikhlas nak pergi Arafah, insya Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi memberitahu siapa dia minta untuk mati syahid. Kan? Bisidqin, minta sungguh aku nak mati syahid. Ballaghahullahu manazil asy-syuhada.
Allah Ta'ala akan sampai darjat orang mati syahid. Wa in kana mata ala firasyi, walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Itu dia panggil niat menaikkan darjat kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik para jemaah sekalian. Ramadan kita dah lalui. Alhamdulillah tahun ni ramai. Kita dapat respon sahabat kawan-kawan kita sudah menjadi naik taraf imam entering, kan? Sampai masjid buka pun entering lagi, tak nak pergi masjid lagi. Allahu Akbar. AJK bagi tahu ustaz, lesu ni macam nak buat. Mengurusi masjid, ada yang telefon saya, dia kata ustaz, macam mana? Mari tazkirah sikit. Kata kalau saya pergi tazkirah, mereka tak datang, tak sampai juga ilmu ni kepada mereka. Macam mana kita nak buat? Kita sama-samalah usahakan supaya masyarakat boleh letak jawatan lah imam entering tu. Entering ni sekejap je, bukan lama pun kan. Dah masjid buka, cukup lah. Baliklah ke masjid. Tapi dia tak pergi juga. Ada yang bagi tahu saya, dia kata ustaz, saya rasa seronok pula solat kat rumah ni. Boleh jadi imam, sekali dengan anak isteri. Saya kata penat lagu ni. Baik. Mana bila mari Ramadan, kita sudah ada malam. Mari siang hari Arafah, itulah dia panggil Yaum Arafah. Hari Arafah ni hari yang besar, insya-Allah. Apakah pengisian yang kita nak ambil? Insya-Allah para jemaah sekalian, besar. Kita sekali kita pergi Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, yang dikabul, yang dilakukan dengan sempurna, syaratnya, rukunnya, sunnahnya, bila dikabul oleh Allah Ta'ala, tidak ada balasannya kecuali syurga. Man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a min zunubihi kayaum waladathu ummuhu. Dalam hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia mengerjakan haji dan dia tidak melakukan perkara-perkara pelanggaran SOP ataupun PKP haji. Kalau kita gunalah SOP haji ni, Allah Ta'ala sebut 3. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan buat rafas, benda-benda yang berkait dengan wanita, jangan duduk bincang. Ni kadang-kadang jemaah kita ni tak sedar, bila dia buka ihram duduk di Mina, dia tak tawaf lagi pun, tawaf ifadah. Mana masa lagi ada ihram, duduk buat dah. Balik hotel ni macam-macam nak buat. Kita kata jangan. Haji masih lagi dalam ihram yang belum lagi selesai. Jadi la rafasa wala fusuq, jangan buat benda jahat. Apa sajalah. Tumbuk orang ke, mengata orang ke, apa dia. Wala jidal, dan jangan berkelahi, berbantah-bantah dalam musim haji. Jadi Allah Ta'ala letak SOP haji mabrur ni 3. Saya kata inilah di antara yang kita sukar nak buat hari ni. Sebab apa? Dia beri, tak boleh berbantah, tak boleh buat di tempat orang ramai. Kalau kita duduk seorang-seorang tak berbantah, tak apa. Boleh je kan. Tapi bila mari orang ramai tak berbantah, kita rasa kita akan menghadapi satu ujian yang Allah Ta'ala nak angkat darjat kita dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana dalam surah yang kita baca di malam-malam, iaitulah surah Al-Mulk, Allah Ta'ala nak uji kita, siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Allah Ta'ala tak uji kita dengan baik kedudukan, tapi dia uji dengan baik amalan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi para Fadal. Okey, teruskan. Ya, teruskan. Ya. Maka kita sedar bahawa pada hari awal Zulhijjah ini terdapatnya di sana hari Arafah, maka Allah Ta'ala beri pada kita yaum, hari yang besar. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut afdalu ayyamid dunya. Ada satu riwayat asar kata afdalu ayyamid dunya, hari yang paling afdal dalam dunia ini iaitulah ayyamul ashr, hari 10 yang terawal bulan Zulhijjah ini. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan juga muslimat, itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan hari yang besar ini. Maka timbul lagi orang tanya, apa yang kita nak buat? Biasanya begitulah kan. Kalau kita jumpa hari besar ni, kita nak buat apa? Pasal tu lah nak tengok, kalau kita tak beri orang panggil garis panduan, jadi tak jumpa cari. Sebab tu kita kadang-kadang tengok kawan-kawan kita, bila mari hari-hari kegembiraan bagi dia, hari tarikh perkahwinan dia ke, kan, hari lahir dia ke, paling tidak pun oleh kerana dia tidak ada agenda yang dia buat, dia akan ikut juga seperti orang buat. Paling ringkas yang dia boleh buat, belah kek suap ke mulut bini, ambil gambar masuk Facebook, itu je. Sepatutnya bila kita rasa satu nikmat,
Allah Ta'ala ada anugerahkan kepada kita kehidupan yang baik, maka kita agendakan dia. Jadi dalam agenda kita yang besar ini, para jemaah, para penonton sekalian, insya-Allah saya akan cuba senaraikan beberapa perkara yang sepatutnya menjadi agenda yang kita akan lakukan insya-Allah ketika kita berada di awal Zulhijjah nanti. Hanya beberapa hari saja lagi. Ya. Beberapa hari je kita akan masuk awal Zulhijjah. 22 hari bulan. Ingat. 22 hari bulan, hari Rabu. Hari Rabu. Itu je. Kalau ikut takwim yang ada sekarang ni 22 hari bulan lah. Yalah, kita ikut takwim Malaysia lah. Kalau model ni kelanda kuda ni 22 lah. Kelanda kuda. Takwim yang di masjid pun sama rasanya. Sama-sama. Mungkin kalau berbeza dengan takwim Ummul Qura dia panggil. Takwim yang Mekah tu kadang-kadang dia beza satu hari dengan kita. Tapi kita ambil yang kita. 22 hari bulan ini bermula 1 Zulhijjah. Apa yang kita nak buat? Yang pertama saya nak ingatkan dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan tanda, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashr", apabila masuknya 10 hari awal Zulhijjah. Bila? Iaitulah hari Rabu ni. Apa yang kita nak, apa yang kata, dan wa arada ahadukum an yudahi. Tengok, wa arada ahadukum an yudahi, seorang kamu telah berniat nak buat korban. Tak kira lah korban di Malaysia ke, korban di mana-mana lah tempat kita nak buat. Sama ada kita nak hantar ke negara-negara miskin kan. Maka Nabi kata, jangan lagi dia potong kuku dia dengan potong rambut. Ingat. Bila masuk 10 awal, tak boleh lagi kita potong kuku, kerat rambut. Habis panjanglah kuku, kita nak tunggu hari raya. Panjang apa, baru 10 hari. Dah, kadang-kadang kita sampai bertukar kita dengan kucing pun ada, tak lama sangat kan. Maka itu hadis Nabi SAW, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ingat, bila mari 1 Zulhijjah, orang yang sudah berniat nak korban. Mana Datuk ya. Celah sikit maksud dia. Ya, betul. Tu maksud dia macam mana? 7 malam tu mana dah tak boleh dah potong kuku, potong rambut. Betul? Ya, betul. Bermula dengan malam tu lah. Mengarik sebab kita ni dia akan mula malam. 21 kita malam. Akan mula malam betul. Okay. Maknanya kalau kita nak potong kuku, nak potong rambut, kita hari Selasa sebelum maghrib Selasa. Pergi carilah barber kat mana-mana kan. Potong kuku, potong andam misai, nak cabut bulu ketiak silakan. Janggut macam mana Ustaz Saleh? Boleh ke? Janggut tak payahlah. Janggut tak payahlah, biar lagi molek. Sunnah bang. Janggut sunnah. Sebab ada anak ingat masa haji dulu. Kan jemaah kita ni dia cukur kepala kan. Dia cukur kepala. Jadi tak ada dah rambut. Lepas tu dia pergi buat umrah pula. Umrah ulangan lepas haji, tak ada rambut, dia pergi cukur janggut. Macam mana agak? Saya kata saya tak jumpa lagi mazhab mana pula cukur janggut. Macam-macam mazhab. Jemaah haji kita jumpa dia pelik-pelik. Tengok dia kata, siapa dia tengok maknanya masuk bulan Zulhijjah wa arada an yudahi, seorang kamu nak berkorban, fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi. Tak boleh lagi kita potong rambut dan potong kuku sehingga dia korban. Mana kalau kita tak buat sendiri korban, contohnya kita wakil dengan orang, kita tunggulah orang tu hantar gambar ni, awak punya nama sudah siap kan, ataupun video yang sudah datang, kena tunggu dulu. Kalau giliran kita hari yang ketiga, 3 hari lagi lah kena baru boleh potong kuku. Tak ada masalah kan. Betul, satu celahan sikit, minta maaf celahan. Tafadhal. Dia kata faman arada an yudhiya, iaitu siapa nak niat berudhiyah, berkorban. Ya. Jadi ada yang mengatakan bukan kuku dan rambut yang nak korban, tetapi binatang itu sendiri. Mungkin ada pandangan-pandangan tersebut yang Datuk boleh jelaskan. Siapa dia nak pergi kat kuku kambing? Ada kawan kat kuku kambing. Tak ada kau tu. Dia kata bukan kita. Nathan tu kata dia. Tapi kalau hadis dah min sya'rihi wa basyaratihi. Tu balik kepada tuan dia. Wa arada an yudahi huwa. Jadi kita jelas ayat. Satu lagi, orang yang nak berkorban. Baik.
kan ada kita dengar ulama kata kalau bapak korban dia boleh jadi niat untuk anak-anak sekali kan. Kata ini korban untuk sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sembelih 2 ekor kibas. Kabsyaini amlahaini aqranaini kan. Seekor dia sembelih untuk dia, seekor lagi dia sembelih untuk ali Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Maka para ulama mengatakan kalau bapa tu nak korban dia boleh niat untuk anaknya sekali. Saya dan keluarga saya. Tetapi yang kena PKP ni tak boleh kerak kuku ni hanya bapa saja. Yang si penama itu saja. Yang lain-lain anak dia tu tidak jadi masalah. InsyaAllah. Baik, timbul lagi soalan. Ni Imam Nawawi jelas dalam syarah Muslim. Imam Nawawi kata apa? Qala Nawawi, para ulama berbeza pendapat tentang hukum hadis ni. Haram ke makruh? Jadi ada ulama mengatakan Imam Ahmad dan sebahagian ulama Syafi'i kata haram potong kuku dengan potong rambut tadi. Adapun mazhab Syafi'i dia mengatakan makruh karahatat tanzih, maknanya makruh tidak sampai kepada haram lah, makruh yang tidak baik lah. Kita kata kita nak buat satu sunnah, kita langgar pula sunnah yang lain. Jadi seeloknya bila kita nak buat sunnah tu kita kekalkan dengan sunnah. Baik. Maka para jemaah, para penonton sekalian, jelas kepada kita di sini di antara peraturan bila kita masuk Zulhijjah, yang pertama sekali kita kena kontrol, tak boleh lagi potong kuku dan potong rambut. Apakah hikmah? Mungkin Ustaz Salim boleh tambah ataupun celah. Apakah hikmah? Kenapa kita tak boleh tidak dibenarkan untuk potong kuku dan potong rambut? Fadhal. Apa saya serah pada Datuk teruskan. Dahlah kita nak bagi-bagi kerja. Yalah. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan hikmah di sebalik peristiwa ini iaitu kita nak macam orang haji. Orang haji bila dia labbaik Allahumma labbaik berihram, tak boleh lagi dia potong kuku, tak boleh lagi potong rambut. Tak banyak lagi lah kan kita belajar dalam bab haji itu ada 13 perkara larangan ihram. Kita bagi baliklah kepada jemaah kita yang duk kursus haji yang tak dapat pergi Mekah ni. Saya ingat adalah tentu dia orang ingat kan. 13 larangan ihram, tak boleh berwangi, tak boleh ni, tak boleh ni. Tapi untuk korban ni hanya kuku dengan rambut je. Yang lain-lain tak masuk. Nak pakai wangian silakan. Duduk dengan isteri tidak jadi masalah. 2 perkara je. Al-hikmah tu kata di para sebahagian ulama kata wallahu alam, dia kata supaya kita musayaratul hujjaj. Kita macam menjiwai bagaimana jemaah haji bila dia pakai ihram dia tak boleh lagi potong kuku, tak boleh potong rambut sampai dia melontar. Jadi kita ini tak pergi melontar, kita hanyalah sembelih hayawan kurban kita. Maka bila kita sembelih hayawan, kita boleh potong ketika itu baru kita terasa oh ada pantang. Ada larangan di sini. Yang aku ni nak berkorban. Korban ini kerana Allah kan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kata bukan aku nak daging, bukan aku nak darah dia, tapi aku nak takwa yang kamu tunjukkan di dalam melaksanakan ibadat korban ini. Itulah para jemaah sekalian di antara hikmah yang kita ambil. Maka bila datangnya 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini, dalam hadis Nabi SAW, untuk tuan-tuan boleh tengoklah satu risalah yang saya keluar, nama dia kelebihan 10 awal Zulhijjah. Boleh nanti saya bagi ke admin page ni, boleh hantar kepada para penonton sekalian. Di antaranya kata Nabi SAW telah sebut dalam hadis yang jelas, Nabi kata, hadis Ibn Umar, Nabi kata fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Nabi kata perbanyakkanlah bertasbih, bertahlil, bertakbir. Mana kita kata banyakkanlah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ulang sekali lagi, mudah-mudahan para penonton boleh ikut sama, sambil-sambil kita dengar, kita ikut. Bermakna kita telah melaksanakan perintah ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita baca. Bacalah berapa kali pun, insya-Allah tidak ada siapa yang marah dengan kita kalau kita baca. Kita boleh baca. Waktu kita duduk di rumah boleh, waktu naik kenderaan boleh, duduk di pejabat pun boleh, waktu bagi kita orang kampung pergi menoreh pun boleh, orang pergi ke laut pun boleh. Yang pentingnya kita baca subhanallah, perbanyakkanlah.
Dan juga kita kalau boleh kita bertakbir. Contohnya bila kita berjalan di pasar ke, tengok orang duduk lara, duduk jual, duduk sibuk, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, biar orang sedar, oh boleh takbir. Tapi takbir, untuk takbir raya, dia panggil takbir muqayyad. Untuk hari raya Aidil Adha bermula pada pagi hari Arafah nanti, insya-Allah. Jadi kita bincang nanti tentang kelebihan hari Arafah pada malam ini secara ringkas. Mungkin Ustaz Aslim akan sebut nanti dengan panel lain pada hari-hari Arafah yang dekat lagi. Lambat lagi. Kita ni baru nak masuk Zulhijjah baru ni. Tapi biar kita sedar, di antara 10 awal Zulhijjah ini tarikh hari yang besar yang mesti kita tanda dalam tarikh, dalam jadual kita, iaitulah hari Arafah. Saya bimbang kadang-kadang masyarakat ni Ustaz, kita duk kempen, duk pulun kempen orang supaya hari Arafah nanti kita puasa. Kan Nabi sebut dalam hadis, siyamu yami Arafah, puasa pada hari apa aku mengharapkan Allah Ta'ala ampun pada dia. 2 tahun, kan? Hak dengar ni semangat dah nak puasa ni. Ni hak baru balik ni. Baru balik daripada bandar, contoh balik kampung. Sempena dengan kita balik lama tak balik ni, sembelih kambing dulu hari Arafah. Masya-Allah tabarakallah. Nanti hari raya kita sembelih lembu. Satu surau pakat tengok dengan saya, Ustaz, orang sembelih kambing tu macam mana? Kata pergilah doa-doa lepas tu balik. Mana doa? 3 orang ke berapa orang yang doa yang lain tu semua bismillah belaka. Dia tak apalah kita puasa tahun depan. Ini dia panggil godaan-godaan kecil yang kita rasa nampak simple, tapi itu satu godaan. Maka masyarakat kena tahu hari-hari begini dan perlu kita war-warkan supaya ini hari Arafah, jangan ada program makan-makan. Kita ada program berpuasa. Tapi kalau kita nak panggil orang nak jamu buka puasa, silakan. Tapi mungkin PKP ini tidak dibenarkan buka puasa, kita bagi je masuk dalam bungkus, bagi wah tamar, bagi nasi seperti bulan Ramadan yang kita duk bagi-bagi tu boleh lah. Alhamdulillah. Itu peluang yang cukup bermakna, yang cukup besar untuk kita sekalian, para penonton sekalian. Baik, bila kita nak sambut musim yang besar, maka apakah agenda-agenda yang besar yang kita kena buat? Yang pertama sekali, kata sebagaimana diterangai oleh para ulama kita, iaitulah at-taubah as-sadiqah. Biarlah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar. Yang kedua, kita cuba damaikan di antara masyarakat. Islahu zat al-bain. Maknanya damaikan di antara masyarakat. Kalau tuan-tuan perhati, isu ni lebih kurang dengan isu menyambut Ramadan. Waktu kita nak sambut Ramadan, para penceramah, pendakwah bagi tahu kepada kita, oh ini malam nisfu Sya'ban. Kan? Malam nisfu Sya'ban ni, kita nampak makan kuih lah. Lepas-lepas bakias ni makan kuih. Yang sebenarnya ada agenda besar. Dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW, walaupun khilaf ulama hadis tentang kesahihannya, ada kata sahih, ada kata dhaif. Tapi agenda yang disebut, yang saya nak besarkan, agenda yang disebut itu, iaitulah Allah Ta'ala tengok kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka diberinya keampunan kepada hamba-hambanya illa li musyrikin wa musyahin, kecuali kepada orang kafir dan orang yang berkelahi. Sama juga bila kita mari nak sambut bulan hari Arafah yang besar ini, di antara agenda yang kita kena buat, iaitulah islah, mendamaikan di antara saudara-saudara kita yang berkelahi. Kalau dulu, macam-macam lah punca-punca perbalahan dalam masyarakat tak? Berebut tanah pun berkelahi, kadang-kadang berebut parking kereta pun berkelahi, berebut tukar bendera pun berkelahi. Jadi kita kata Alhamdulillah, kadang-kadang Allah SWT uji kita dengan asyak tafihah, dengan benda yang kecil-kecil, yang benda-benda yang orang panggil janibi, bukan benda besar sangat, tapi kelahi itu besar. Maka kita cuba damaikan. Yang pertama sekali kita kena damaikan kita dengan keluarga kita. Bagaimana kita dengan ibu bapa? Bagaimana kita dengan adik-beradik? Bagaimana kita dengan keluarga kita? Maka kita rapatkanlah. Kalaulah Kementerian Kesihatan kata di antara norma baru ni penjarakan sosial, tetapi saya kata menjarakkan bukan sosial, benarnya jarak tak boleh duduk dekat ya. Tapi dari sudut penjarakan hati jangan berlaku. Jarak sosial maknanya tak boleh duduk berkumpul ramai-ramai,
tetapi jangan ada penjarakan hati di antara kita dengan saudara kita. Tidak boleh. Sama juga bila masjid dah dibuka, kan? Orang panggil masjid sudah buka, sudah. Tapi kita bimbang hati pula tak terbuka nak pergi masjid. Ini bahaya lagi. Allahul musta'an. Kita kata ini juga perkara yang perlu dibuat. Maka yang pertama sekali kita cuba islah diri kita dengan kita bertaubat, kita beristighfar. Sebab bila melalui hari Arafah yang kita berpuasa hanya anggaran saya, hari ini subuh tempat kami di sinilah, di Kuala Kerai ini, di Sungai Durian ini, pukul 5.50. 5.50 sudah maghrib pukul 7.30. Maknanya lebih kurang dalam 14 jam ataupun tak sampai kita puasa. Tuan-tuan hanya puasa 14 jam tapi kita punya pahala sanatain. As-sanatal lati qablahu wal lati ba'dahu. 2 tahun untuk 14 jam je. Masya-Allah tabarakallah. Karena itu bagi kita yang tak pergi Arafah, bagi orang pergi Arafah lagilah besar dia punya kelebihan-kelebihan yang tersendiri kan. Duduk di Arafah. Allah Ta'ala beri kepada kita di Arafah sekejap je. Daripada waktu zuhur sampai maghrib. Saya anggarkan Ustaz Aslin, lebih kurang dalam 330 minit je. Waktu wukuf kita, 330 minit. Kalau kita kata 5 jam, 6 jam, itu jauh tu. Kota Baru ke Kuala Lumpur boleh sampai. Tapi kalau bunyi minit, kecil. Tapi 330 minit, berapa ramai para jemaah yang mampu mengisinya dengan pengisian-pengisian yang cukup bermakna, kerana itulah hari yang kita tunggu-tunggu. Kita duduk kerusuh haji sampai 20 siri, kita pergi menghabiskan duit kita berpuluh ribu, tujuannya kerana nak duduk di Arafah pada hari tersebut, untuk kita menangis di hadapan Allah, untuk kita mengisi dengan tasbih, dengan istighfar, dengan bermunajat wal ibtihal, kan. Tiba-tiba hari itu kita sampai Arafah, kita duduk buang, kita tidur juga. Saya kadang-kadang saya gurau, Ustaz. Orang lain pergi Mekah nak pergi cari haji mabrur, kan. Ada pak cik duduk okok kat tandas. Saya kata pak cik, orang lain cari haji mabrur, pak cik mari cari haji Marlboro kat sini. Celik mata dia dengan kita. Dia kata awak siapa? Kita pelarilah sebab Allah kata wala jidala fil hajj, jangan duduk kelahi. Baik. Jangan cari haji Marlboro, jangan. Maka kita kena usahakan di saat menghadapi hari-hari yang bertuah yang besar ini dengan mendamaikan hati kita, jauh jarak tak apa, tapi jangan jauh hati. Dan kita kena berusaha juga supaya bila masuknya 1 Zulhijjah, tingkatkan lagi ibadat kita, kerana mamin ayamin, tidak ada mana-mana hari yang kita ibadat punya lebih dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saya nak para jemaah sekalian tingkatkan kita punya ibadat. Di antara ibadat yang kita nak tingkatkan, yang pertama sekali, jaga solat fardu kita, biarlah kita berjamaah. Yang kedua, iaitu jangan lupa kita solat qabliyah dan ba'diyah. Dia panggil solat sunat. Dia kata, Ustaz, solat sunat tu. Iyalah, para ulama mengatakan solat sunatlah yang membezakan antara kita sama-sama kita. Kita sama-sama kita yang pergi masjid ni. Ahlul khair, orang kata. Ahlul salah, orang yang baik-baik ni. Tapi jauh beza tu. Seorang ni nak keluar rumah, dah siap berwuduk di rumah. Siap ambil wuduk. Keluar pakai baju comel-comel, khudu zinatakum inda kulli masjidin, kan. Pakai baju cantik, lawa. Pergi masjid, wangi-wangi lagi. Sampai masjid terus masuk dengan tahiyatul masjid. Kalau orang dah azan qabliyah lalu, kan. Kalau tidak tahiyatul masjid, duduk sambil tunggu baca Quran. Yang seorang lagi, masya-Allah tabarakallah, keluar dari rumah wuduk boleh ambil lagi. Sambil-sambil naik atas motor nak pergi masjid, kena sebatang dulu. Macam nak buat dah. Sampai masjid, buat sampai orang qomat. Tak akan sama. Walaupun kita sama-sama ahli qaryah, sama-sama ahli masjid, sama-sama telah mendapat QR untuk solat Jumaat, bukan senang tak? Semua tempat masih ber-queue lagi. Tapi oleh kerana yang seorang ni keluar dengan persiapan yang rapi untuk beribadat, yang seorang lagi keluar tidak ada persiapan, kita mengatakan solat amalan sunat ini membezakan di antara kita sama kita. Kita tak banding dengan orang tak solat, itu sudah di luar senarai, kan? Sama-sama ahli ibadat. Maka kita tingkatkanlah solat sunat kita, solat duha pada siang harinya, perbanyakkan. Jadi alhamdulillah, biarlah kita nampak perbezaan-perbezaan yang ketara itu. Ada satu jenis solat, ana namakan
projek mega mampu milik. Kita bila bunyi projek, orang kita celik mata lalu. Dia kata, apa benda Ustaz main projek-projek ni? Projek mega ni. Dalam hadis sahih yang dikeluar oleh Ummu Habibah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anha, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, kan? Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepadanya baitun fil jannah, mahligai dalam syurga. Mana tak projek mega. Kita boleh rumah yang kecil-kecil pun syukur nikmat. Kadang-kadang 4 kali kenduri syukuran dah. Rumah besar mana? Rumah bantuan banjir je. Tapi gembiranya kita dapat rumah. Ini baitun fil jannah, rumah dalam syurga yang tuan-tuan jangan bayangkan berapa bilik, apa jenis kain lansir dia, apa jenis kursi. Allah Taala sebut dalam hadis, Tuhan kata, a'datul ibadil mu'min, aku sediakan bagi hamba aku yang beriman, mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal di hati. Hak kita khayal tu bukan syurga belaka tu. Masya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita jaga solat, dan tadi saya dah sebut hadis, perbanyakkan zikir, dan jangan lupa kita banyak baca Quran dan juga kita bersedekah, sebab sedekah termasuk dalam al-amalus salih, amal yang salih. Dan kita puasa pada hari Isninnya, kita puasa pada hari Khamisnya. Alhamdulillah, hari Rabu dah mula dah 1 Zulhijjah, mana hari Khamis tu puasa terus, kita puasa sunat, insya-Allah cantik. Hari Isnin puasa lagi, kemudian mari hari Arafah, ini kena puasa. Cuma saja bimbangnya dia banyak tanya sangat. Dia tanya, ustaz ni, kita nak puasa hari Arafah ni ikut Mekah ke Malaysia? Sudah. Saya ingat itu ingat di Malaysia satu isu dah lama dah, Datuk. Juga kadang-kadang ialah mungkin di kalangan asatizah ataupun sahabat-sahabat kita yang bagi kuliah sebagainya, jadi kita nak kena ikut Mekah, kita kena ikut Malaysia. Jadi di sana hunaka ni yakhtalifan yani. Jadi ada isu. Jadi ada orang tanya kata, ni kata, kena ikut Mekah, mana ada Arafah Malaysia. Dia tanya ustaz lain pula, dia kata, kita duduk Malaysia ni, akhir kali tak puasa dia. Dia jadi cerita macam lembu Bani Israel. Banyak tanya sangat, tak puasa akhirnya. Ya kita kalau kita was-was, hari Arafah nak Malaysia ke Mekah, kita puasa 2 hari, apa salahnya? Satu ikut Malaysia, satu ikut Mekah, dua-duanya kita dapat. Satu lagi Datuk, isu soalan dia, doa Arafah itu, yang kadang-kadang kita di Malaysia ada orang suruh kira waktu yakni macam Arafah. Kita mula zuhur di Malaysia tak kira doa Arafah. Adakah doa Arafah ni memang khusus untuk orang yang pergi haji yang duduk di Arafah ataupun umumnya dekat kita Malaysia sekali? Ini mungkin satu persoalan. Ada satu masalah kalau kita cari dalam kitab-kitab kita, dia panggil at-ta'rif bi Arafah fi ghairi Arafah. Maknanya kita bertakrif, maknanya kita berarafah di luar Arafah. Ada ke tidak? Jadi khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh je. Bila mari hari Arafah kita pakai zikir, kita pakai bermunajat. Sebab ada perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu petang tu dia duduk di petang Arafah, maka dia bagi tazkirah di situ. Jadi kata di para ulama, olehkan dia tazkirah, ya dia bukan panggil orang, buat dia panggil munajat perdana hari Arafah, itu tidak berlaku. Cuma mengambil masa, yang pertama sekali, hari ini hari Arafah. Yang kedua, kita sedang berpuasa. Siyamu yami Arafah, puasa hari Arafah. Da'watul saim, di antara doa yang mustajab, doa orang berpuasa. Jadi inilah masa peluang, kita ambil peluang untuk berdoa, bermunajat, minta dengan Allah Azza wa Jalla apa yang kita nak, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan khususnya jangan lupa minta Allah Ta'ala angkatkan bencana COVID ini supaya kita dapat kembali hidup normal macam biasa, tidak macam hari ini susah nak pergi sana sini. Contohnya, jadi kita tidak perlu sampai mereka nak perdanakan perhimpunan itu, tetapi elok, sebagaimana kata sebagian ulama, elok kita duduk khususnya pada petang hari Arafah di tempat kita. Jangan ikut Arafah di Mekah, hari Arafah di Mekah, dia zuhur dia, petang dia tu kita sudah 10 malam sini. Mana ada hari lagi sudah malam kita. Dah, orang duduk takbir raya kita duduk Arafah lagi. Jadi kita ambillah di tempat kita, kerana Allah SWT Maha Kaya, dia letak setiap tempat itu mengikut tempat dia.
Kan hari Jumaat hari mustajab doa. Di antara imam naik mimbar. Sampai sudah. Ada kata sebelum maghrib hari Jumaat. Kan. Waktu 1/3 malam terakhir. Kita kena kira tempat kita bukan kira tempat orang lain. Itu di antara. Cuma eloklah kalau kita boleh ingat hari Arafah, mana kita banyak bermunajat, banyak kita beristighfar, supaya kita juga termasuk seperti orang-orang yang berada di bumi Arafah yang sangat besar pada hari itu. Sebagian dalam hadis Nabi SAW, tidak ada hari yang syaitan sangat kecewa, sangat sedih, sangat duka cita lebih daripada hari Arafah, sebab dia tengok betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala curahkan nafahatur rahman, limpah kurnianya, keampunannya kepada orang yang berada di bumi Arafah pada hari tersebut. Ya. Kita ada berapa masa lagi? Ada. Satu lagi maksud dia, jadi kita nak minta kepada semua sahabat-sahabat yang sedang menonton live dengan Saudara Dato' Dr. Abdul Basit ataupun nama glamournya Abu Anas Al-Madani. Jelas sebut dia berdoa Arafah tu ikutlah Arafah, ikut waktu di Malaysia. Bukan ikut waktu di Saudi. Dalam keadaan memang kita digalakkan untuk berpuasa pada Arafah. Ya. Orang di Arafah, orang yang duduk di buat haji, depa tak perlu puasa. Tapi kita yang duduk di Malaysia ni yang tak pergi haji, maka digalakkan berpuasa dalam keadaan 2 tahun, mana 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas. Jadi itu antara fadilat-fadilat. Jadi kalau sahabat-sahabat, alhamdulillah malam ni kita bincang supaya kita bersedia dalam keadaan jangan potong kuku bagi mereka yang ada penama kepada korban, jangan potong kuku, jangan potong rambut dan sebagainya. Jadi insya-Allah kenapa inilah yang kita nak sebut, yang Datuk dah sebut tadi ni supaya lebih memahami. Jadi itu antara dia. Kadang-kadang betul juga menjadi sebut tadi. Saya rasa tak salah kot Datuk kalau pihak berkuasa agama contoh dia menggalakkan umat Islam di Malaysia ini supaya ramai-ramai untuk berpuasa pada hari ke-9 Arafah. Ini pada pandangan saya mungkin ialah saya rasa cantik pandangan ini pada saya sendiri untuk pihak kerajaan masuk dalam khutbah sekali. Kita cadangkan supaya panel khutbah masukkan isu ni dalam khutbah sebelum hari Arafah tu, minggu sebelumnya diwar-warkan supaya manusia. Lepas tu pakat-pakat lah kalau nak buka puasa sebab 9 tu pakat klik belakang dah di balik kampung masing-masing. Tahun ni hari Adha ni dah boleh balik kampung. Tapi raya puasa pun ni jangan kelik lawe kata dia ke kampung masing-masing. Jadi raya haji ni boleh balik 9 tu jatuh pada hari Jumaat. Jadi puasa tu hari Jumaat, kalau ikut insya-Allah lah dalam kalender kita hari ni, kalau tak ada perubahan, 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Jadi pakat puasa hari Jumaat, saya rasa dah duduk kat rumah masing-masing dah. So insya-Allah malam tu pakat buka puasa ramai-ramai. Kenapa? Pakat puasa, moga-moga ada kebaikan, masya-Allah. Macam Datuk sebut tadi lah, mungkin dari sudut kita ni masalah pendidikan sunnah. Yang orang kadang-kadang, orang Melayu kita ni khusus Datuk, kadang-kadang lah para penonton sekali. Ni, minta sikit pandangan Datuk, apa kita nak ubah sikit minda masyarakat kita ni. Kalau kita solat, kita sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Yang mudah kalau buat apa, dah marah kita pula. Sunat je ni. Tapi kalau buat makruh pula, kalau tinggal dapat pahala, kalau buat, kan contoh gitu, tapi kenapa dia ini masalah. Mungkin Datuk boleh ni sikitlah dalam sunat tadi ni. Silakan Datuk. Bila kita sebut tentang perkara sunat, betul dalam kitab fiqh kata buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Tapi dari sudut ilmu motivasi, bila kita sebut macam tu, kita jadi tidak berat, tidak besar. Yang saya naknya, bila kita ajar kepada orang kampung kita ni, kita kata perkara yang sunat, buat dapat pahala, tak buat rugi. Biar dia rasa rugi kan. Rugi, betul. Rugi. Kita kena tak situ. Tak salah kata tu. Dari sudut fiqhnya, istilah usulnya betul. Tapi dari sudut istilah motivasi, kita kena letak rugi. Jadi setakat yang ana pengalaman ni Ustaz Aslin, bila kita bagi projek mega mampu milik tadi, sebab dia ramai sahabat-sahabat kita ni, dia kata Ustaz, lepas saya terima hadis ni, hadis sahih daripada Ummu
Habibah ni radhiyallahu anha, dia kata saya dah mula tak tinggal lagi solat qabliyah ba'diyah. Sampai saya rasa kalau miss hari ni sebuah mahligai, saya rasa macam satu kehilangan, satu peluang yang besar Allah nak anugerahkan kepada kita. Itu yang kita nak. Buat boleh pahala, tak buat rugi. Jadi ada sahabat-sahabat kita sampai peringkat bila azannya Zuhur, dia takut tak sempat yang qabliyah Zuhur tu, kan. Yang 12 tadi kita tak sebut. 2 sebelum subuh, lepas azan lah. 4 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 lepas Isyak, 12 rakaat. Baitun fil jannah, mahliga dalam syurga. Maka kita kena besarkan. Sehingga Ummu Habibah kata apa? Semenjak aku dengar, ma taraktuhun, aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar. Allahu Akbar. Adik dia Ambasah, rawi. Dia kata aku tak pernah tinggal semenjak aku dengar daripada Ummu Habibah. Mari pula yang lain pula kata aku tak pernah. Masya Allah, itulah gaya ulama-ulama salafus soleh. Bila dia dengar hak sunnah ni, dia kata aku tak akan tinggal semenjak aku dengar daripada rawi yang guru dulu saya. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni pula asyik duk tanya ustaz je. Ni sunat ni kuat ke tak kuat? Muakkad ke tak muakkad? Dia pandai pula dari sudut kira bicara itu dah. Yang lain-lain tak apa. Ada lagi, kalau tak ada masa saya nak akhiri dengan kata-kata Ibn Rajab ni. Ingat kita Datuk boleh golong untuk buat kesimpulan insya-Allah dalam perbincangan kita pada malam ini. Silakan Datuk. Baik, sempena dengan tertangguhnya haji pada tahun ini, sebagaimana telah diisytiharkan oleh dua kerajaan Malaysia pun tangguh, kerajaan Arab Saudi pun menangguhkan, maka satu kata-kata menarik daripada nukilan daripada Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia kata apa? Tanda tuan-tuan, ini motivasi besar. Man lam yastati' al-wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillah. Siapa yang tak dapat pergi wukuf di Arafah, dia wukuflah, maknanya dia berhenti, stop setakat hudud undang-undang Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata setakat ni yang halal, ambil setakat tu. Ini haram, jangan dilanggar. Wa man lam yastati', siapa dia tak mampu nak bermalam di Muzdalifah, dah kita tak pergi haji, kalau pergi haji dapat di sana kan, maka dia bermalamlah di atas jadah di rumah dia dengan melakukan ibadat bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tak mampu nak sembelih korbannya di Mina, maka dia sembelihlah kehendak hawa nafsu yang sentiasa membuat-buat tamak kepada dunia dan segala perkara-perkara yang lara. Kan? Siapa yang tak sempat nak sampai ke Baitullahil Haram, tapi dia tahu Rabbul Bait, Allah Subhanahu wa taala itu ada hampir dengan dia min hablil warid, maka kita menghampirkan diri kita kepada Allah sentiasa dengan melakukan ibadat, melakukan perkara-perkara yang disyariatkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak dapat pergi sebagaimana kata di para ulama, dia kata kalau Lailatul Qadar tidak diketahui. Tahu 10 malam terakhir. Dah. Tapi hari Arafah ma'ruf. Telah diketahui. Cuma beza Mekah Malaysia. Itu je, beza 1 hari je dah. Itu pun tahu ni belum tentu. Boleh jadi Arab Saudi istihar 1 Zulhijjah sama dengan kita. Tak ada khilaf. Sama lah, cuma beza waktu 5 jam. Jadi kalau kita kata malam Lailatul Qadar ni malam tidak diketahui, salah satu daripada 10 malam terakhir, tapi hari Arafah hari yang maklum. Jadi kalau kita tak dapat juga berpuasa pada hari itu, fahuwa mahrum, itulah orang yang terhalang daripada kebaikan yang Allah sediakan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, saya simpul sekali lagi 10 hari terawal Zulhijjah ini, tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang ringkas yang saya sebar-sebarkan di Facebook kita ada. Tengok di Facebook saya, Ustaz sebut dia Dr. Abu Anas Madani. Dalam tu ada dia punya link. Jadi siapa-siapa yang dapat hidupkan 10 terawal Zulhijjah ini, itulah ayam sebaik-baik hari dunia yang ada pada kita. Waktu kita hidup ni, kita isikan dengan kebaikan-kebaikannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat bertemu dengan 10 awal Zulhijjah dan kita dapat melakukan korban pada hari, berpuasa pada hari Arafah dan berkorban pada hari raya nanti insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Aslin dan juga Ustaz Arsyad yang penganjur kita ni. Mudah-mudahan manfaat kita ini ada manfaatnya kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Al-Fadhil, Datuk Abu Basit ataupun Abu Anas Al-Madani. Dan Ana dah catatkan dekat skrin, iaitu bagi siapa yang ingin mendapatkan risalah
yang Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani tunjukkan kepada kita tadi. Ya. So, tengok dalam Facebook beliau iaitu Dr. Abu Anas Al-Madani. Betul-betul? Tak ada Abu Anas Madani ya. Okay. Abu Anas Madani sahaja. Maaf. Ya. Abu Anas Madani. Jadi insya-Allah apa yang saya sebut sini tak lain tak bukan daripada apa perlu kita buat dalam bahasa mudahnya, perbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir insya-Allah. Benda tak perlu bayar Datuk. Benda tu percuma saja. Cuma Alhamdulillah. kekuatannya ialah Tak payah langgar PKP pun ya. ya, tak boleh PKP, ikut duduk rumah. Bagi mereka yang betul-betul nak ambil peluang, buat yang terbaik insya-Allah. Dan juga puasa hari Arafah ni seringkah lah. So insya-Allah kita azam sama-sama, kita puasa hari Arafah, subhanallah. Macam Datuk sebut tadi, kalau Al-Qadar kita tak tahu bila. Hak 10 malam terakhir tak tahu bila, malam 21, 20, 23 tak tahu. Tapi Arafah ni ma'ruf. Orang dah tahu dah. Kalau jatuh ni hari Rabu minggu depan ni ialah 1 Zulhijjah, makna 9 hari Jumaat tu hari Arafah lah. Maka kita berpuasa insya-Allah akan dapat pengampunan daripada Allah SWT. Taubat, damaikan antara masyarakat ataupun damaikan tentang ahli-ahli keluarga bergaduh kerap. Ialah terlepas mulut sebagai minta maaf lah dengan kaum kerabat dan juga kawan rakan taulan dan sedekah dan sebagainya insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang Datuk Abu Anas Mani sebut tadi, subhanallah, mungkin sama-sama kita praktikkan. Terima kasih banyak Datuk. Dengan kadang-kadang anak Datuk lupa Allah, lupa pula kata hari ni 9. Ada boleh lupa. Ini masalah besar. Jadi insya-Allah sekali terima kasih banyak mewakili pihak penyelarasy dan jemaah syiah dan rakan-rakan para penyumbang. Jadi jazakumullah khair atau jazakallahu khair jazak pada Datuk insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada masa-masa akan datang. InsyaAllah kita akan bincang semula dengan pihak penyelarasy. Memang cantik topik-topik ni sebab banyak benda yang saya tengok orang soalan ni Datuk yang hak khilaf-khilaf ni. Hak macam mana ni kita nak puasa, hak lembu. Hak mana afdal ni, lembu ke kambing? Ada bergaduh dah. Dalam ni pun ada ni. Kambing ke lembu. Hak mana boleh tak kalau kita sembelih tu ayuh sembelih cukup dah mewakili keluarga ataupun setiap ahli keluarga kena sos sebagai-bagai. Mana 7 bahagian. Ni dah gaduh. Jadi ada isu-isu yang insya-Allah kita akan ketemu dalam masa-masa akan datang insya-Allah. Sofa jazakallahu memimpin pembangunan pondok Sungai Durian. Jadi insya-Allah semoga melahirkan generasi yang soleh dan saleh insya-Allah. Jadi sekalian tuan-tuan, terima kasih banyak atas komitmen anda. Jumpa lagi yang baik datang daripada Allah. Ya lemah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Waalaikumsalam. La ilaha illallah.